Ha? Ada tengah tu. Berarti ya. Ke surat 281. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung dengan kebesaran Allah dari syaitan terkutuk yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Masih lagi dalam tajuk makanan yang halal dan yang haram. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilan, kemudian mereka bertaubat sesudah itu serta memperbaiki amalannya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah mereka bertaubat itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Dalam tajuk Nabi Ibrahim AS adalah ikutan yang baik. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, yakni pemimpin yang menjadi ikutan, lagi berdiri teguh di atas dasar tauhid dan dia tidak pernah tergolong dalam kalangan orang musyrikin. Syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dia sentiasa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya menjadi nabi dan memberi hidayah kepadanya ke jalan yang lurus. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Dan kami telah memberikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya dia pada hari akhirat adalah dalam kalangan orang yang soleh. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, hendaklah engkau mengikut agama Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar dan tidaklah dia dalam kalangan orang musyrikin. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Sesungguhnya hari Sabtu itu dijadikan hari kelepasan yang wajib dihormati atas orang Yahudi yang telah berselisihan padanya, dan sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka telah berselisihan padanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Dalam tajuk dasar-dasar dakwah dan sikap Islam terhadap lawan, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Dia yang lebih mengetahui akan orang yang sesat daripada jalannya, dan hanyalah Dia yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan balasan yang sama dengan kejahatan yang telah ditimpakan kepada kamu. Dan jika kamu bersabar, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang yang sabar. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون Dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar itu, dan tidaklah berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan Allah. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
صدق الله العظيم. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. InsyaAllah pada pagi ini kuliah subuh kita akan disampaikan oleh Ustaz Farid. Mohon maaf, pada pagi ini akan disampaikan oleh Dr. Syuhada Mahmud. Terima kasih. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، آله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وأحبابنا جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان سنينا عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ashabus Sa'adah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, barisan pengurusan masjid, datuk-datuk muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Daripada pagi tadi ya, tuan-tuan dah berhimpun di masjid yang mulia ni dengan qiyamul lail, dengan subuh kita berjemaah seperti biasa, dan alhamdulillah tadarus lagi. Dan pagi ni kita akan lanjutkan sedikit kuliah subuh, yang mana tuan-tuan saya akan cuba membuat sedikit ringkasan dan penjelasan ibrah yang terdapat daripada surah Yusuf alaihi salam. Ya. Setengah jam ni saya akan cuba berbicara, kita mengulang kaji sedikit tentang surah Yusuf alaihi salam. Kerana tuan-tuan, Quran ini kita berada pada bulan Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran,
kita berada pada bulan Quran, dan untuk orang Pancu ni dia tak asing, tak pelik, sebab dia setiap subuh baca Quran ramai-ramai. Ya, yang geng tadarus ini dia tak pelik sebab dia akan jumpa surah Yusuf. Orang masjid, orang surau dia tak pelik sebab dia sekurang-kurang seminggu sekali akan berkesempatan sujud sejadah. Kurang-kurang hari Jumaat. Tapi Ramadan ini tuan-tuan, kita patut kena sujud 14 kali. Sujud sejadah, sujud tilawah itu. Sebab dalam perbincangan ulama, kalau dalam kitab Tibyan itu pun disebut oleh Imam Nawawi, pandangan ulama ada kata 15 tompek sujud. Ada khabar ikut mazhab Syafi'i yang mu'tamad, yang dikatakan sebagai azaimus sujud, tempat-tempat yang disunatkan sujud itu dalam Quran ada 4 boleh. Antara yang kita baca sepanjang tahun surah Sejadah. Tapi sebab Ramadan ni tuan-tuan akan jumpa 2 kali dalam surah Al-Hajj sujud. Sekali dalam surah An-Nahl yang tuan-tuan baca pagi tadi, Ustaz Farid pimpin pagi tadi, ada satu sujud sejadah. An-Nahl, Suratul Alaq, surah Fussilat. Itu tuan-tuan, sepatutnya Ramadan ni lah peluang kita nak berasa 14 kali sujud. Dalam Quran ada surah sejadah ataupun sujud tilawah kita panggil. Maka tuan-tuan, bergembiralah kita kerana kita umat Quran yang menyambut semalam tuan-tuan, peristiwa nuzulul Quran semalam 17 Ramadan. Dan semalam juga berlaku kita kata Ghazatu Badar, peperangan Badar Al-Kubra. Maka kita umat Quran tuan-tuan, ya, bukan benda yang pelik kerana orang yang suka Quran ni dia gembira, bahagia. Dan level kita dalam syurga nanti berdasarkan mana tahap Quran yang kita baca. Tuan-tuan, Iqra wartaqi. Kau baca, tangga kita, aksesori kita, darjat kita, kemewahan kita dalam syurga nanti berdasarkan banyak mana Quran, penghayatan Quran, penghayatan Quran tuan-tuan yang kita baca, yang kita ikut, itulah level kita nanti dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka sebab itu ada beberapa poin penting yang saya nak share pada pagi yang berbahagia ini. Antara kalau kita melihat dalam surah Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan, kalau ikut surah Yusuf ni dia panggil surah yang Makkiyah. Dia ada 2 jenis ayat. Makki turun kat Mekah, Madani turun di Madinah lah, secara umum begitu. Sebelum hijrah dan selepas hijrah. Tuan-tuan, ayat itu begitu, ya. Dan kita faham tuan-tuan, ayat ini, surah Yusuf ini dia special. Dia banyak keunikan yang Allah tampilkan dalam surah Yusuf alaihi salam ini. Sebab kita tahu tuan-tuan, yang Nabi, anak Nabi, ompek hanya berlaku kepada Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihimussalam, ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ompek ni, kalau kita kata Nabi Sulaiman, yalah bin Daud, 2 lah. Tuan-tuan kan, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, atau anak beranak lah berdua. Tapi kalau kita nak kaji yang ompek straight, Nabi sebut SAW, Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yang mulia, bin mulia, bin mulia, bin mulia, ompek ni. Nabi Yusuf alaihi salam, abah dia Nabi Yaqub yang melayan kerenah anak-anak dia yang 12 orang itu. Nabi Yaqub ada 2 isteri. Isteri pertama meninggal, ada 10 anak. Isteri kedua nama Rahil. Dapat Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Dan siri-siri episod-episod yang dibahaskan, yang Allah rakamkan dalam surah Yusuf ni, kita akan tengok apa kaitan dengan Ramadan. Kita akan tengok tuan-tuan penghayatan Quran, kisah Nabi Yusuf, surah Yusuf, dan bagaimana kita ingin mengaplikasikan dengan Ramadan yang sedang kita berada sekarang ini tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan sekalian, maka kalau kita tengok secara latar belakang, secara umum surah ini, surah Makkiyah tuan-tuan, dan cabaran, dugaan yang diterima oleh baginda alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam tuan-tuan, sehinggalah kita baca perangai adik-beradik dia. Kita akan tengok tuan-tuan, ya, kita akan tengok macam mana dia dicampak dalam perigi. Allah Subhanahu wa taala sebut dia dipungut oleh sayyarah,
kumpulan kafilah dagang yang mengambil dia daripada perigi itu, jual hamba, sistem hamba sahaya, harga murah, diskaun gila-gila. Tapi Allah atur tuan-tuan, Nabi Yusuf alaihi salam masuk ke parlimen, berada dalam keluarga diraja, duduk rumah mentori, diangkat jadi mentori. Tuan-tuan, akhirnya kita faham ending dia. Setiap yang bermula susah itu dia tak selama-lamanya susah, tapi tuan-tuan, setiap kesusahan itu akan disudahi dengan kesenangan dan kebahagiaan. Ini tuan-tuan kisah Nabi Yusuf alaihi salam, dan apa yang dicatatkan oleh Sayyidina Khalid bin Mi'dan radhiyallahu an, seorang tabi'in. Kalau kita di Malaysia ni masih menghidupkan nisfu Sya'ban, baca Yasin ko, berzikir ko, sembahyang hajat berjemaah ke malam nisfu Sya'ban, itu tuan-tuan yang menghidupkan, yang mencadangkan amalan nisfu Sya'ban itu ulama tabi'in daripada Syam, namanya Sayyidina Khalid bin Mi'dan. Ketika mana Sayyidina Khalid bin Mi'dan radhiyallahu an, dia mengatakan tuan-tuan, orang syurga nanti, insya-Allah kita ahli syurga, mudah-mudahan Allah letakkan kita dalam pintu rayyan, pintu orang puasa, pintu orang berzakat, pintu orang solat, pintu orang jihad. Tuan-tuan, kata Sayyidina Khalid, dalam syurga nanti dua surah ini kerap dibaca. Dalam syurga tak payah mengaji dah. Dalam syurga tak ada tadarus dah. Haji pun tak payah terjemah dah. Semua santai, semua relax. Makan, minum, shopping, baju raya, apa lagi, kamda, jekyll. Dia tak ada ngaji dah, tak ada puasa-puasa dah, tak ada tahajud, tak ada qiyamul lail dah. Tapi sebahagian ahli syurga dia berseronok, berlazat-lazat. Dia kata, mana ni Imam Ustaz Syafi'i, mana Imam Bukhari, mana tadarus. Kumpul balik orang pancur nak tadarus. Syok. Tak wajib dah tak ada fardu dah, tak ada apa dah. Aduh, jom tarawih dalam syurga. Tarawih berapa? 28, 36, 49 tak ada lah tuan. Seronok. Antara tuan-tuan surah yang dibaca dalam syurga nanti dua. Satu surah lelaki, yang kedua surah perempuan. Surah lelaki itu merujuk kepada surah Yusuf yang saya nak bacakan sedikit pada pagi ini. Surah perempuan merujuk kepada surah Maryam. Dua surah inilah yang akan jumpa orang paroi, surah Yusuf. Jumpa orang pancur, surah Yusuf. Jumpa orang ampangan, surah Yusuf. Ini kalau nak dibaca dalam syurga, kata Sayyidina Khalid bin Mi'dan radhiyallahu an, dua surah ni tuan-tuan menjadi hiburan kepada penghuni syurga nanti. Tuan-tuan sekalian, sebab itu Al-Imam Atha bin Abi Rabah, tuan-tuan, seorang tabi'in yang 20 tahun duduk melekek dalam Masjidil Haram. 20 tahun. Mufti Mekah zaman itu. Imam Atha bin Abi Rabah, fizikalnya tak meyakinkan. Muka hitam, rambut kusut masai, berpusing-pusing macam orang Habsyah. Imam Atha. Ketot, tempang. Atha bin Abi Rabah, fizikal tidak meyakinkan. Tetapi fatwa, orang tak boleh keluar fatwa haji di zaman itu melainkan kena rujuk Imam Atha bin Abi Rabah. 20 tahun tuan-tuan duduk dalam Masjidil Haram di zaman senior daripada Imam Syafi'i lagi. Atha bin Abi Rabah tuan-tuan, dia khabar siapa ada kerisauan, siapa down tuan-tuan, dia ada masalah psikologi, ada masalah motivasi, maka penyelesaiannya balik baca surah Yusuf. Tidak ada orang yang baca surah Yusuf, tidak ada orang yang mengkaji surah Yusuf, orang yang sedih, orang yang ditimpa musibah, melainkan illastaraha ilaiha wa dhahaba ghammuhu wa karbuh, melainkan dia akan rasa kerehatan yang luar biasa, akan rasa kehilangan, masalah-masalah akan hilang. Penyelesaiannya baca surah Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan sekalian, saya nak mulakan, saya nak ambil 3-4 poin lah kalau sempat tuan-tuan pagi ni. Kita mulakan dengan ayat yang biasa dibaca tuan-tuan. Apa ayat dia? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ayat ini orang-orang kalau dia kata ayat penunduk. Sebab apa? Bintang yang 11 tuan-tuan, matahari dan bulan semua sujud. Semua sujud. Kan? Tuan-tuan sekalian, ini kenyataan yang Allah rakamkan berdasarkan perkataan Nabi Yusuf alaihi salam yang mengadu kepada ayah dia. Ayah dia tadi Nabi Yaqub.
يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Wahai ayahku, saya mimpi, ra'aitu, melihat 11 bintang. Okeylah, kaukab. Kemudian bukan 11 bintang tu yang merujuk kepada 11 adik-beradik baginda Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi wasyams, matahari itu kata ulama tafsir merujuk kepada Nabi Yaqub. Wal qamar, bulan itu merujuk kepada ibu Nabi Yusuf, Rahil. Apa tuan-tuan? Bintang, bulan, matahari ni apa? Ra'aituhum li sajidin. Kesemuanya, wahai ayah, sujud kepada saya. Maka tuan-tuan ulama kata apa? Kita jangan jadikan Ramadan macam mana adik-beradik Nabi Yusuf yang seboleh orang tu. Seboleh itu diwakilkan oleh bulan-bulan selain Ramadan. Setahun ada 12 bulan, betul? Ramadan itu Nabi Yusuf. Ramadan umpama macam Nabi Yusuf alaihi salam. Ramadan jangan dipinggirkan. Ramadan jangan kau ambil dia kau letak kat perigi buto. Ramadan jangan dimatikan. Habis Ramadan nak buat apa? Ramadan mesti berbeza daripada bulan-bulan sebelumnya dan selepasnya. Ramadan itu umpama Nabi Yusuf. Akrimi mathwah. Itu Aziz cakap, Aziz. Muntawi kata bawa budak tu masuk dalam rumah kita. Kita jadikan anak angkat. Kita muliakan dia. Asa yang fa'ana. Budak ni nanti, anak pungut ini, budak yang kita ambil daripada perigi ini akan memberi manfaat kepada kita. Aziz itu tuan-tuan telah melihat. Tuan-tuan, maka kita juga kena menjadi seperti Aziz, memuliakan Nabi Yusuf, bermaksud kita memuliakan Ramadan al-Mubarak. Jangan dimatikan, jangan dibunuh. Hidupkan Ramadan. Ramadan mesti berbeza. Jangan jadi Ramadan dengan tak Ramadan sama. Mesti ada penambahbaikan. Mesti ada tuan-tuan keimanan. Mesti ada ketakwaan. Itu beza 11 bulan dengan 1 bulan Ramadan. Itu beza 11 adik-beradik Nabi Yusuf dengan baginda Nabi Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan sekalian, itu poin yang pertama. Kemudian tuan-tuan, dalam isu nikmat. Apa nikmat? Ni mimpi orang soleh. Mimpi bakal Nabi. Mimpi anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi ni. Nabi Yusuf ni kita dah sebut tadi, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi musallatu wassalam. Mimpi ni tuan-tuan, dalam Nabi Yusuf ni dia cerita dia seorang ayyuhas siddiq, orang yang bona. Orang yang paling bona zaman itu Nabi lah, Nabi Yusuf lah. Mimpi ni tuan-tuan, ini kita harap bulan Ramadan ni kita dapatlah tanda-tanda petunjuk, petanda-petanda mimpi-mimpi yang baik. Ramadan. Kalau Ramadan pun tuan-tuan mimpi Atromen taruh lagi, tak ada dah. Kalau Ramadan pun mimpi mega sale, langsir harga runtuh, itu tak ada dah. Kalau Ramadan ini patut pemikiran kita membayangkan, memikirkan perkara-perkara baik. Quran, zikir, selawat, imarah, taubat, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau itu kitaran pemikiran kita tuan-tuan, kita akan terbawa-bawa dalam mimpi kita, mimpi yang baik insya-Allah. Maka Quran mengajar kita dalam surah Yusuf ini tuan-tuan, ya bunai la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Yusuf, kau jangan cerita mimpi semalam. Kau jangan viral dalam Facebook. Jangan kau ambil mikrofon masjid sebelum Jumaat kan kau announcekan pengumuman SM malam tadi mimpi jumpa Nabi, tak payah. Jangan diviralkan perkara-perkara itu tuan-tuan, perkara baik. Termasuk kata Syekh Wahbah Zuhaili. Saya mengajar kitab Syekh Wahbah tu dekat Semandua. Dan saya baca tuan-tuan pagi ni saya bawa ni kitab Qabas min Nuril Quranil Karim ni Syekh Ali As-Sabuni yang meninggal bulan lepas. Ulama Syria yang meninggal di Turki kan.
duduk di Turki tuan-tuan, Syekh Ali Sabuni. Maka tuan-tuan sekalian, yang kita nak benda baik, kata Syekh Wahbah dan ulama-ulama yang lain tuan, jangan senang-senang kita nak hebah-hebahkan nikmat kita, kerana setiap mata yang memandang tu hatinya bengkak. Korang tengok kita, dia ni ngada-ngada melampau-lampau, kejap tayang langsir, kejap tayang keto, kejap tayang duit, kejap tayang, kau tahulah ini akan datang penyakit ain. Penyakit apa nama tuan? Ain, sihir, hasad. Orang hasad dengan kita ramai. Menego baru nak maju sikit dah jatuh, baru kita nak elok sikit dah masalah. Maka tidak semua nikmat tuan-tuan boleh cerita. Hari ini cucu kita, anak kecil kita jangan ditayangkan bona dalam Facebook, sebab banyak mata yang akan sihirkan budak tu, penyakit ain akan berlaku. Maka tuan-tuan, lanjutan nasihat ayahanda Nabi Yaqub ni, Nabi dia pesan ke anak-anak. Anak ni dah cerita 40 tahun kemudian, Nabi Yusuf dah dekat Mesir, mereka duduk di Kan'an. Nabi Yaqub anak yang 11 orang duduk di Kan'an. Kan'an kat mana tuan-tuan? Jiboi ke? Mana ada Jiboi masa zaman tu? Kan'an ni kat mana? Palestin. Nabi Yaqub dan anak-anak dia duduk kat Palestin. Nak masuk Mesir, nak ambil stok makanan. Tuan-tuan, bijak Nabi Yusuf ni tuan, dari sudut pengurusan ekonomi dia pun pandai dia. Mimpi dia tu dapat memberikan petunjuk macam mana nak simpan stok makanan 7 tahun subur, 7 tahun kemarau. Tuan-tuan, tapi cerita tadi jealous, hasad, anak-anak Nabi Yaqub yang 11 orang ni tuan-tuan pun handsome macam adik dia Nabi Yusuf juga. Maka penyakit orang zaman itu dan zaman bila-bila, zaman sampai kiamat tuan-tuan, ada penyakit apa? Hati itu tak sonang tengok orang sonang. Maka kata Nabi Yaqub, udkhulu Misra min abwabin mutafarriqah. Masuk kena ikut gerbang yang berbeza. Nak masuk Mesir zaman itu ada 4 pintu gerbang. Maka 11 anak beranak ni tadi dipecahkan kepada 4 kumpulan. Kenapa? Nanti orang tengok anak-anak Nabi Yaqub ni handsome, tampan, tak sama macam orang lain, hidung kulit tinggi dia, saso dia, sado dia, semua menyebabkan nanti orang akan jealous. Maka Nabi Yaqub kata, jaga diri, jangan sampai kita tayang-tayangkan segala-gala kelebihan kita, nikmat kita, sebab tuan-tuan, fayakidu laka kaida, nanti adik-beradik kamu wahai Yusuf akan buat muslihat menjatuhkan kamu. Tuan-tuan sekalian, kemudian poin yang kedua yang saya nak share ialah kita kena banyakkan perkataan fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Tuan-tuan tahu adik-beradik Nabi Yusuf ni, dia dah bengkak dengan kawan ni. Tuan-tuan dia dah nampak abah ni sikit-sikit usup, tak ada nama lain guna sebut. Apa mereka buat tuan-tuan? Hari Ahad ni nak bawa adik pergi PD lah. Yarta' wa yal'ab. Apa? Yarta' wa yal'ab ni tuan, maknanya buat piknik lah, mandi. Pergi PD lah Ni dah boleh rentas dah ni, rentas daerah boleh. Negeri tak boleh, Langkawi tak boleh. Sekat Suraman PD boleh bawa. Nabi Yaqub kata, korang ni biar betul. Abah ni 11 orang, takkan tak boleh jaga seorang. Jadi adik-beradik Nabi Yusuf cakap apa? Wa inna lahu lahafizun. Kami akan cover dia, kami akan jaga dia jangan risau. Tuan-tuan, sobonai perkataan lahafizun, kami akan jaga Nabi Yusuf tu, pembongak. Adik-beradik ni semua tujuan dia bukan tujuan nak pergi piknik, bukan nak bersantai-santai, bukan nak pergi mandi-mando, tapi nak dibunuh adik itu. Okey tuan-tuan. Tetapi kita kena ingat tuan-tuan, perancangan Allah, kita baca fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafidha, Allah lah yang sebaik-baik pemelihara, Allah lah yang jaga kita tuan-tuan. Wa huwa arhamur rahimin, Allah itulah Tuhan yang paling rahmat. Tengok ayat 64 surah Yusuf alaihi salam. Itu tuan-tuan, itu kenyataan Nabi Yaqub alaihi salam. Yalah, dulu korang khabar nak pergi piknik, bawa adik kau hilang 40 tahun tak muncul-muncul.
Sekarang pula Qoba, ya tuan-tuan, Qoba apa tadi? Nak promosi, kena bawa Bunyamin pula. Bunyamin satu ibu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan kan? Tuan-tuan, kau nak bawa adik kau pula. Maka tuan-tuan, kata Nabi Yusuf, kata Nabi Yaqub alaihissalam, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah lah yang jaga, Allah yang sebaik-baik yang memelihara anak aku ni, keluarga aku, keturunan aku. Tuan-tuan, itulah akidah kita, itulah keyakinan kita tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat apa anak tuan-tuan kat asrama, anak tuan-tuan kerja Singapura, anak tuan-tuan duduk Kuala Lumpur, tuan-tuan boleh 24 jam ke pantau dia. Sahur bolehlah telefon kojut dia. Apa kita boleh buat tuan-tuan? Kita tak ada pantauan, kita tak boleh pantau pun 24 jam, tak mampu kita. Maka kita letakkan tuan-tuan Allah sebagai wakil yang berjaga anak-anak kita, Allah yang jaga masjid kita, Allah yang jaga harta kita, Allah yang pelihara iman kita tuan-tuan. Inilah ajaran yang disebut oleh Nabi Yaqub, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Tuan-tuan sekalian, ya, Ramadan dia nak betulkan kembali tujuan kehidupan kita. Ramadan tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi Yusuf alaihi salam dalam surah ini, ya, mengajar kita tentang godaan nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tak dapat lepaskan diri saya. Kenapa? Nafsu kita, innan nafsa la'ammaratu bisu, sesungguhnya nafsu sentiasa ammarah. Maka kita mengaji tasawuf, kita belajar tarikat tuan-tuan, dalam tingkatan zikir. Kebanyakan tarikat mereka sebut ammarah ini zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Step ammarah ni Allah sebut tuan-tuan, nafsu kita memang sentiasa mendorong, mengajak kita kepada kejahatan, ammarah. Maka tuan-tuan, Ramadan datang 1442 ni alhamdulillah kita dapat berjemaah. Masjid pun saya ucapkan tahniah pihak pengurusan masjid, jemaah masjid yang dipadatkan jadual habis-habisan, tak bagi can. Tahajudnya dipanggil ustaz, ada kula subuh, orang hari Jumaat nak balik kerja, dia terpaksa orang pencin tunggu, biarkan paksa, tapi semua dapat pahala banyak, lama iktikaf. Tuan-tuan ya, nafsu kita nak tak? Nafsu tak nak dah, balik, kata balik. Motor dah panggil, kereta dah panggil, mari balik. Lepas bagi salam cabut, balik, jangan tunggu. Buat apa tunggu, tak ada sarapan. Balik, bukan dapat apa-apa pun tunggu. Tapi tuan-tuan, kita cuba kawal nafsu kita, kita ikat nafsu kita, kita kawal diri kita tuan-tuan yang ammarah itu. Maka Ramadan mengajar kita tuan-tuan macam mana kita nak mengekang, mengawal nafsu. Sebab nafsu ni tuan-tuan, kalau dikontrol dengan baik, ikut perintah, siangnya berpuasa, malamnya berqiyamul lail, ada bahagian khidmat masjid, khidmat masyarakat, eda bubur lambuk, tolong orang miskin, bayar zakat, banyak berinfak tuan-tuan. Maka semua itu tuan-tuan menjadikan jiwa kita, nafsu kita yang ammarah itu akan bertukar tuan-tuan menjadi lawamah. Lawamah ni dia dah tak suka benda-benda tak baik. Lawamah itu mencela kemaksiatan. Dah elok lawamah ni, kata Syekh Saleh Ja'fari, kena baca zikir Allah, 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 bacalah 100 kali. Dah elok, tapi dia masih buat maksiat. Macam kita lah, time baik-baiklah, luar masjid kan tak tahulah lintang pukang macam mana, tak tahulah, tapi menyesal. Apalah aku buat macam ni, alah macam mana aku boleh berkelahi tadi, kenapa aku buat, kita menyesal. Itu lawamah. Tapi elok lawamah daripada ammarah. Zikir Allah, Allah, kemudian baru tuan-tuan boleh masuk tuan-tuan kepada yang baik lagi tuan-tuan, dia akan pergi kepada mulhamah. Maka di situ zikirnya hu, tuan-tuan jangan perkecilkan zikir hu ini. Kata Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, zikir yang paling agung dalam Asmaul Husna, semua situ ya? Betul, situ ya. Dulu masa kelas dulu saya baca kan Asmaul Husna. Tuan-tuan pun kita baca amalkan. Dalam Asmaul Husna yang 99 ini, dia bukan 99 lah.
Yang ini yang hadis sebut, Quran sebut 99, banyak lagi yang tak masuk. Jadi makna nama Allah tu bukan 99, tidak terhad dengan 99, tidak terhitung. Itu jawapan dia. Nama Allah Asmaul Husna bukan terhitung 99. Antara Asmaul Husna yang jadi amalan kita ialah zikir hu. Dialah Allah. Dialah yang pemurah, dialah penyayang, dialah Jabbar, dialah Muntaqim, dialah Rauf, dialah Wadud. Hu itu dia, Allah. Allahu la ilaha illa hu. Maka zikir hu itu tuan-tuan antara zikir yang dianggap Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling besar, nama Allah yang paling agung, zikir hu. Sebab tu dalam tarikat lah, saya Ja'fari, malam tadi saya baca juga di Marida, zikir hu. Hu itu Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam ni tuan maknanya, kenapa Asif bin Barkhia, wali di zaman Nabi Sulaiman dulu, kan open tender, siapa boleh pindahkan istana Balkis. Kata Iblis, saya masuk kontraktor kelas A, saya boleh masuk, saya pindahkan. Ya tuan-tuan, sebelum Nabi Sulaiman, qabla an taquma min maqamik, sebelum Nabi Sulaiman bangun, istana Balkis dah boleh pindah. Kata Iblis. Kata Asif, tak, saya masuk tender, saya boleh pindahkan istana Balkis qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum kau berkolip mata, istana Balkis dah dipindahkan. Makna Asif ni lagi cakap daripada Iblis. Asif ini wali Allah di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa kelebihan Asif? Asif bin Barkhia ni tuan, kelebihannya ialah kerana dia mengetahui nama-nama Allah yang agung. Ini penting tuan-tuan, kita baca Asmaul Husna, kita tawassul dengan Asmaul Husna, dan jangan lupa zikir yang penting juga ialah zikir hu. Itu zikir yang dikatakan sebagai Ismullahil Azam. Tuan-tuan, maka Ramadan dia luruhkan sikit jalan kita, balancing kita dah lari ni, lintang pukang, luruhkan balik. Balik kepada hamba ayyaman ma'dudat, kita ada sedikit lagi, 2 minggu lagi baki, tuan-tuan tak sampai pun 12 hari lagi ni, maka kena luruskan perjalanan kita. Yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir daripada kisah Nabi Yusuf yang panjang, episod yang pelbagai ni tuan-tuan, yang saya nak petik ialah firman Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-90. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya mereka yang bertakwa dan bersabar. 2 poin tuan-tuan. Ya, apa balasan dia? Sesungguhnya Allah tidak akan sia-siakan ganjaran bagi orang yang melakukan ihsan. Allah takkan sia-siakanlah kedatangan saya pagi ni, insya-Allah Allah takkan sia-siakan. Allah takkan hampakan tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni walaupun tidur. Allah takkan sia-siakan kehadiran tuan-tuan 3 pagi nak iktikaf, nak tahajud. Allah takkan sia-siakan perancangan kita, Allah takkan buang tuan-tuan. Tapi syaratnya kerana kita mencari redha Allah dengan sabar dan takwa. Tuan-tuan, sabar ini, Ramadan bulan sabar. Antara nama Ramadan ialah Syahrus Sabri, bulan sabar. Dan open check tuan-tuan, kita dapat sekarang ni insya-Allah, ya, Tan Sri mana ke, Datuk Seri mana ke, Menteri mana ke, PM mana ke, sabar. Kono sabar, lebih sikit. Siapa yang sabar, tuan-tuan, Ramadan mengajar kita erti kesabaran. Wa yattaqi, takwa. Ramadan bulan takwa, la'allakum tattaqun. Tuan-tuan, Allah tidak akan sia-siakan kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sedikit pencerahan yang ringkas ini ada manfaat untuk diri saya dan kita semua. Selamat meneruskan perjuangan kita sampai ke akhirnya, dan jadikan sepanjang hidup kita, sepanjang tahun kita ialah Ramadan, insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada joki lebih sikit tuan-tuan, maklum kat saya, kita nak siapkan sikit lagi 10% bangunan fasa 3 sahah. Ada rezeki lebih, saya tahu tuan-tuan tak buat duit begini kan, dah buat masuk tabung masjid kan. Kalau dia nak infak, nak wakaf, tuan-tuan boleh melalui Haji Mat ataupun PM dengan saya. Terima kasih.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.